walladzina yuhajjuna fillah, dan orang-orang yang berhujjah, yakni bertengkar, tidak menyetujui Islam, orang yang menentang Allah Ta'ala, mim ba'di mastujiba lahu, mereka berhujjah setelah mana berhujjah tentang kebenaran agama Allah, sesudah mana telah diterima agama Allah. Maksudnya orang kafir yang masih kafir, dia bertengkarlah, bertekak dengan orang dah Islam. Kita buka muka surat 485 Al-Quran, surah Syura ayat 16. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan baca ikut bersama dengan saya lah. Kita nak pendekkan masanya. Biasa saya baca, tuan-tuan follow belakang, sebut di belakang. Tapi ni biar sama macam kita baca Yasin. Macam kita baca surah Yasin tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lah. من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Walladzina yuhajjuna fillah, dan orang-orang yang berhujjah, yakni bertengkar, tidak menyetujui Islam, orang yang menentang Allah Ta'ala, mim ba'di mastujiba lahu, mereka berhujjah setelah mana berhujjah tentang kebenaran agama Allah, sesudah mana telah diterima agama Allah. Maksudnya orang kafir yang masih kafir, dia bertengkar lah, bertekak dengan orang dah Islam, orang yang dah Islam. Hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim, mereka membantah-bantah dan berhujjah-hujjah, bertengkar-tengkar, dan pertengkaran mereka itu adalah sia-sia belaka di sisi Allah Ta'ala. Walaupun mereka, yalah, kadang-kadang orang kafir ni hujjah dia lebih betul, mungkin orang Islam tak pandai nak jawab, Allah dia jawab. Hujjah mereka walaupun masuk akal, terang, jelas, tapi semua tu sia-sia. Tak payah nak dengar, tak payah nak ikut, tak payah nak percaya. Yakinlah dengan pendirian Islam. Wa alaihim ghadabum, dan ke atas mereka, orang yang kafir itu lagi, yang bertekak melawan tidak menerima Islam itu, ghadabun, kepada mereka ditimpa kemurkaan Allah. Allah benci sangat. Ghadab makna, kalau kita bercakap biasa, marahlah. Ghadab ni, ghadab marah. Allah marah, Allah murka. Bila kemurkaan Allah bukan macam kemurkaan manusia. Kemurkaan manusia mungkin tak ada apa-apa, dia marah, tapi tak boleh pukul, tak boleh nak sakiti, tak boleh nak ancam, tak boleh nak buat apa pun. Marah je lah, bertekak je lah. Tapi marah Allah tak sekadar itu, tapi marah Allah adalah dengan azab. Walahum azabun syadid. Itu murka Allah adalah datangnya azab yang sangat dahsyat. Dalam ayat ni, walaupun kisah tentang orang kafir yang Mekah, bila orang Islam masuk dalam Mekah, ada orang Islam yang datang ke Mekah nak buat umrah bersama Rasulullah SAW, mereka sambil-sambil kutuk belakang, kutuk depan, kutuk belakang. Ya. Seperti disebut oleh Imam Ibnul Munzir daripada Ikramah bahawa turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasru. Ayat tu menceritakan tentang orang Islam, orang bukan Islam datang masuk Islam berbondong-bondong, masuk ramai-ramai, berkumpulan, bukan seorang-seorang, masuk sekali ramai-ramai. Turun ayat tu, orang musyrik yang masih tak nak terima Islam, mereka duk kutuk orang yang baru masuk Islam tadi. Apa faedah kau masuk Islam? Ada apa? Ada masuk Islam dapat kaya? Kami hidup mewah, senang, lenang macam ni. Kau masuk Islam buat apa? Nak kena ikut Muhammad pergi Mekah, pergi Madinah. Tinggal anak cucu, tinggal rumah, tinggal semua. Kambing, unta kau tinggal. Apa faedah kau? Lebih rugi. Mereka berhujah macam-macam. Jadi orang yang baru menerima Islam ni masih, iya ke? Betul juga Betul juga Jadi timbul keraguan. Tapi Allah kata dahidatun alaihim hujjatum dahidah. Hujjah mereka semua sia-sia belaka. Tak usah percayalah, tak usah dengar, tutup telinga jalannya. Itu bahasa kita lah. Wa alaihim ghadab. Ingat, Allah murka tu cakap macam tu. Walaupun ayat ni tuju pada orang tu, tapi dalam situasi kita pun kena hati-hati. Dalam kita cakap hal Islam, cakap hal hukum hakam. Jangan pandai-pandai kita kata aku rasa-rasa lah. Ni banyak orang nak berhujah tentang agama, dia ikut rasa selera dia. Aku rasa-rasa lah tak haram lah. Mana nak haram pula? Aku rasa-rasa tak jadi macam tu lah. Aku rasa-rasa. Nah, Islam adalah benda yang fakta, yang ada dalil. Maka kita tak boleh jangan memberanikan diri untuk cakap hal-hal yang mungkin salah. Tentang hukum hakam, mungkin tak haram lah, mungkin tak macam ni kot. Tah cakap kita tu salah. Fa'alaihim ghadab.
Allah tetap murka bila cakap benda yang tak betul, hujjah yang sia-sia, yang menyebabkan dia didatangkan kemurkaan dan kena azab yang syadid. Jadi bila diancam dengan azab syadid, ujung ayat tu azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih, azab yang sangat azim, sangat besar. Kalau diancam dengan ayat macam tu, menandakan perbuatan tadi ni adalah dosa besar. Dosa besar. Perbuatan tadi adalah dosa besar. Jadi cakap hal Islam yang kita tak tahu betul dan tak betul, padahal tak betul. Kita cakap macam ni, aku rasa macam ni lah, macam ni. Tak betul pun. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan kafir, munafik. Aku rasa lah dia tu dah munafik dah. Aku rasa tu orang tu dah kafir dah. Na'udzubillah min zalik. Ada orang berani-berani mengkafir. Jangan terlibat, tuan-tuan. Tolong bila ada tuan-tuan di Facebook lah saya tengok, berani orang tulis, dia kata Habib Omar, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dah kafir belaka dah. Kalau berani cakap macam tu, kita tak tahu betul kot. Tengok hujah dia macam betul juga. Tuan-tuan, bab kafir jangan berani campur tangan. Jangan berani masuk campur aduk. Berani nak cakap, nak komen. Kata Nabi SAW, siapa yang cakap tentang orang tu kafir, orang ni kafir, salah seorang mesti dah jadi, dah confirm jadi kafir. Salah seorang daripada dua. Siapa salah seorang daripada dua? Mungkin orang yang kita kata si fulan tu kafir, betul dia kafir, dialah layak kafir. Kalau orang tu saleh, baik, benda tu, perkataan kafir tu keluar daripada mulut orang cakap, patah balik pada orang yang bercakap. Orang cakap kena syahadah balik. Perkataan bahaya. Jangan berani. Dalam Facebook tersebar tu, orang pun forward. Oh ya ke? Forward. Share sekali. Maka orang yang share tu tumpang saham perkataan yang bahaya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Allah sebut, orang yang berhujah dengan orang Islam, walaupun kamu rasa macam hujah dia orang tu betul lah, lebih baik kamu elak. Semua sia-sia. Itu kemurkaan Allah. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah lah yang menurunkan Alkitab, iaitu Al-Quran, dengan kebenaran. Benda yang kamu buat, yang masuk Islam, benda kebenaran daripada Quran, benda kebenaran daripada Nabi Muhammad. Allah yang turun benda tu. Turunkan Al-Quran, utuskan Nabi Muhammad, pegang itu cukup. Walaupun kau dengar macam dia orang cakap tu betul juga tak payah. Ini je lah. Maka itu pendirian. Allah nak tanam pendirian akidah yang sebenar, yakin kepada apa yang datang daripada Alkitab, kerana dia diturunkan atas dasar Al-Haq. Al-Haq, kebenaran, bukan benda main-main, bukan fikiran manusia. Tuan-tuan, kalau benda tu adalah fikiran manusia, sudah pasti dia terpesong sana, terpesong sini. Oh, sekejap tak jadi kita gubal, tak jadi kita gubal, kita tambah, kita gini-gini. Al-Quran tetap. Wal mizan, atas dasar kebenaran dan juga keadilan. Mizan, asal makna mizan ni timbangan. Maksudnya nak sebut adil. Atas dasar kebenaran dan datang dari Quran, semuanya adil. Jangan kita berani-berani nak mempertikai apa je yang datang daripada Quran. Adil ke? Curinya ni dah kena potong tangan. Jangan. Tutup mulut. Bahaya tu. Adil ke macam tu? Tak adil lah, kena potong tangan, kena ni. Allah yang hantar Quran. Allah yang cipta langit bumi ni. Kita duk pijak ni bumi dia. Kita duk makan ni pokok binatang, daging, ikan, dia punya. Kita ni pun dia punya. Dia yang lahirkan kita, dia yang besarkan kita, jaga kita. Semua kudrat daripada Allah Ta'ala. Dia hantar manual untuk kita jadikan panduan. Ikut. Jangan tiba-tiba pula orang kata yang Allah tu tak betul. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Boleh jadi kiamat tu dah semakin dekat. Kamu apa yang kamu dapat tahu, mereka dapat ketahui bahawa kiamat tu dah semakin dekat. Kiamat semakin dekat. Dekat ni benda yang tak ada hitungan masanya, berapa tahun lagi kan dan sebagainya. Nabi sebut ana wasa'atu kahatain, aku dengan kiamat ni macam dua ni. Maksudnya dah dekat. Dan diberi tanda-tanda tentang kiamat, cuma tak boleh
kita buat jangkaan tahun. Tak boleh kita buat jangkaan tahun. Oh, pada amatan. Kadang-kadang ada orang, ustaz-ustaz dia pandai. Pada pengamatan saya, tanda ni dah ada, tanda ni dah, lagi 10 tahun dia nak kiamat. Oh, tak boleh. Kalau dia kata lagi 10, lagi 100 ke, 200 ke, haram kita percaya, haram kita forward, kita ambil fakta yang dia sebut. Tak. Boleh kita kata dah dekat berapa tahun lagi? Wallahualam. Tahun saya tak berani cakap, tak berani jangka. Kan? Tapi tanda dah ada banyak ni, tanda dah dekat ni, dah dekat ni. Tahun tak tahu. Tak boleh kita jangka dengan jangkaan masa. Qarib, dekat. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha. Dan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, mereka meminta supaya datang mai kiamat cepat. Duk ejek-ejek lah. Kau kata tak ikut engkau kiamat nanti kena azab. Mana-mana kiamat, mai cepat, bawa mai. Ngejek Nabi. Bawa kiamat datang cepat. Kami nak tengok kiamat. Mengejek-ngejek. Jadi begitu juga dalam hal hukum hakam agama, tak boleh kita main-main. Ejek-ejek. Antara benda yang Nabi kata, kalau main-main pun jadi. Ini hal muamalah kita lah. Main-main pun jadi, sungguh-sungguh pun jadi. Yang main-main pun jadi sungguh, yang sungguh-sungguh pun jadi sungguh. Kahwin, cerai, rujuk. Benda ni tak boleh main. Begitu dalam hal agama, semua tak boleh buat main-main. Tak boleh ngejek-ngejek. Tak boleh buat main-main. Walladzina amanu, dan orang beriman pula, mereka musyfiquna minha, mereka takut. Mereka rasa takut, tak berani nak sentuh tajuk. Oh, aku tak berani cakap main-mainnya tu. Kau nak cakap main-main silakan, aku tak berani. Itu orang beriman. Orang beriman merasa takut, ngeri kepadanya pada hari kiamat. Bila dengar tentang kiamat, dah rasa gerun, dah terbayang bahaya, bencana dan sebagainya. Serta mereka mengetahui dengan begitu yakin bahawa apa yang Quran cerita tentang kiamat, hidup selepas mati, benar. Annahal haq. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah, sungguhnya orang-orang yang suka bertengkar tentang hari kiamat, duk bertekak, tak nak percaya, nafi, tetap berada dalam kesesatan yang jauh, fi dalalin ba'id, memang sesat. Siapa yang tak yakin pada ahwal kiamat, maka itu adalah golongan yang sesat. Na'udzubillah. Dalalin ba'id, sesat dan kafir. Na'udzubillah. Kalau dia menafikan, mana ada mati, mana boleh hidup balik, mengarut nah. Na'udzubillah. Kalau dia cakap macam tu atas dasar dia sedar bahawa dia cakap tu bercanggah dengan fakta Al-Quran, hadis, terkeluar dari Islam. Allahu latifun bi'ibadih. Allah lah yang maha lembut dalam pentadbirannya, maha halus, baik, serta melimpah-limpah kebaikan yang Allah limpahkan kepada hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah bagi rezeki pada siapa saja yang dia kehendaki. Menunjukkan bahawa walaupun orang tu dia cakap main-main tentang hukum hakam Quran, tapi bukan jadi sunnatullah. Kita kata style Allah. Bukan style Allah. Cakapnya tu pum, mati terus. Kena azab terus. Tak ada, Allah tak buat macam tu. Latifun bi'ibadih. Walaupun dia ni kutuk Allah, kutuk Nabi, kekasih Allah, kutuk Al-Quran, kutuk hina-hina semua fakta Islam, tapi tetap Allah latifun bi'ibadih. Allah biarkan dia. Tak apa, bagi peluang. Dia hidup, mungkin sampai masa mati, matilah. Sampai ajal lah. Tapi tak immediately waktu dia cakap tengah jadi azab tu kat mulut dia. Tak. Yarzuqum, dia masih dapat makan, dapat rezeki, dapat apa saja yang dia kehendaki. Kehidupan dia mewah juga. Dia kutuk Islam, dia kutuk Nabi, dia kutuk Al-Quran, tapi dia hidup senang juga. Okey juga. Dapat makan, dapat minum, dapat happy, bersuami isteri, keluarga dan sebagainya. Wa huwal qawiyul aziz. Tapi ingat, Allah maha kuat, lagi maha perkasa. Allah yang maha qawi, lagi maha perkasa. Masya Allah. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Datang, "Ya Muhammad," dia cakap dengan lantang kuat. Orang Arab Badawi terkenal dengan kebiasaan dia cakap kuat. Sebab dia duduk di padang pasir, nak panggil orang kan, dah terbiasa dengan cakap kuat.
Orang kata orang Kedah ni padi, kawasan padi kan. Dia daripada rumah ni, lepas tu bendang padi-padi, kawasan padang padi tu, sana pula rumah. Nak panggil, oi mak, oh hujan datang. Oh, kena cakap kuat. Kan? Sebab tu saya dulu pun kuat suara saya tuan. Tak pakai mikrofon pun tuan-tuan boleh dengar. Kan? Ni orang tahu ni, orang Kedah ni, orang kawasan padi ni, yalah tu. Jadi Arab Badui datang pada Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, cakap dengan suara kuat. Wayhak, Nabi. Ada apa? Nabi pun jawab dengan nada setinggi sama dengan dia. Sebab apa? Sebab dia orang baru. Dia tak tahu adab sopan ni. Dia pula Arab Badui, duk biasa cakap kuat. Cakap kuat bagi dia tu bukan benda yang pelik, itu kebiasaan dia. Jadi Nabi pun layanlah dia. Mata sa'ah, dia kata. Sambil sahabat-sahabat lain semua dia kata, oi, how? Slow sikit. Pelan-pelan sikit cakap. Sahabat-sahabat lain duk bisik-bisik ke dia, oi, cakap pelan-pelan sikit. Dia cakap dengan kuat, oi Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Faqala Rasulullah SAW. Nabi tahu dia tanya tu sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kiamat ni tak ada tarikhnya. Kan? Sebab tu Nabi layan. Kita tak boleh kata tahun bila nak berlaku kiamat. Wallah alam. Tak ada jawapan. Tapi tanda dah ada. Ini. Ya Muhammad, qala lahu Nabi SAW, nahwan min sauti, Nabi pun jawab dengan nada yang sama. Ada apa? Maka dia kata, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat? Nabi diam sekejap. Nabi kata, ma'adat talaha, apa yang kau buat preparation untuk kiamat? Kau dah tanya kiamat nak datang ni, apa yang kau sediakan? Apa yang kau prepare? Dia pun diam, tak kata apa. Termenung sekejap. Dia kata, aku tak ada apa. Cuma aku yang ada, hubbullah wa rasul. Aku cinta Allah dan cinta Rasul dia. Itu je lah. Aku suka datang tengok engkau, tengok kawan-kawan kau sahabat Nabi, tengok amalan kau, aku suka dengar cakap engkau. Maka Nabi terus bukan kata engkau ahli neraka ni, cakap macam ni, apa ni? Tak, Nabi tahu situasi dia, keadaan dia. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan di mahsyar nanti bersama dengan orang yang kau sayang, engkau cinta, engkau ta'zim, mengagungkan mereka. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain sebut, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis ni mutawatir, menunjukkan bahawa pertama sekali Allah nak nilai orang tu layak untuk dapat rahmat Allah masuk syurga. Yang pertama sekali Allah tengok pada amalan hati. Amalan hati ni maksud apa? Hati tu kena bersih. Kadang-kadang ada orang amalannya banyak, sembahyang tak pernah tinggal, sunat segalanya banyak, itu banyak, ini banyak, tapi hatinya takabur, hatinya sombong, hatinya anggap aku lagi baik daripada dia orang tu tak pernah, baru mai tu, baru nak belajar sembahyang, aku lagi pandai, aku ujub, terbakar habis semua pahala. Allah tengok hati kau ada penyakit ujub, datang pula penyakit riak, kau nak tunjuk kau hebat, datang pula penyakit takabur, kau anggap kau lah betul belaka, tak ada salah langsung, maka habis. Kita tak perasan benda tu, sehingga ada orang yang bila mati baru nampak. Bila dah mati tengok, aku rasa macam sembahyang full, itu full, ini full. Tengok bila mati baru nampak, mana pahala aku, semua dosa. Aku sembahyang berpuluh tahun, tak ada catatan pahala. Aku buat gini banyak, sekian banyak, tak ada pun. Rupanya terbakar tu daripada penyakit ujub, takabur, riak, sum'ah, semuanya. Sum'ah, ini penyakit yang berangkai. Macam kita 3 serangkai orang kata kan, datang yang tu datang ni, kena jantung habis, berangkai. Begitu juga penyakit hati ni pun ada penyakit berangkai dia. 4 serangkai. Ujub, sum'ah. Ujub tadi kita nak anggap aku lagi baik daripada orang ni semua tak baik belaka, aku yang paling baik ni, amalanku paling tepat, aku paling hebat, aku. Nampak dia je hebat. Itu ujub. Penyakit ni tuan-tuan, ni bukan kebanggaan, bukan kebaikan. Sum'ah, buat supaya orang puji aku. Kita tolong penat-penat, sebutir terima kasih pun tak sebut. Sebutir terima kasih pun tak sebut. Aku tobat tak datang lah. Kita tolong tak nak, tak bagi penghargaan apa langsung. Kan? Contohnya.
nak pujian, nak balasan daripada manusia. Semua habis, lebur pahalanya. Yang ketiga, riak. Kita fahamlah riaknya, kan? Tak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk. Dan juga yang keempat adalah takabbur. Itu peringkat yang paling tinggi, menghancurkan. Yang Allah Ta'ala sebut, Allah akan palingkan kebaikan daripada orang yang takabbur. Kan? Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Apa kuatnya kita, tuan-tuan? Nak takabur apa benda kat kita ni, tuan-tuan? Tak ada benda yang baik langsung daripada kita kalau Allah tak bagi kebaikan. Allah yang dorong, alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah, selepas Ramadan masih istiqamah dengan masjid. Mudah-mudahan itu nampak petanda bahawa yang Ramadan yang Allah terima, sebab tu Allah dorong kita lagi untuk datang ke tempat yang sama, amalan yang sama. Dengan istiqamah, maka amalan istiqamah petanda bahawa kejayaan kita yang pertama, Allah buka peluang yang kedua. Kejayaan yang kedua, Allah buka peluang yang ketiga. Berjaya lagi, peluang lagi. Contoh orang dalam jawatan lah mungkin, kan. Dulu mungkin daripada staf biasa je. Lepas tu dia buat, kita nampak dia cerdik ni, buat ni pandai, buat ni berjaya, buat ni bagus-bagus, dapat menangani masalah, dah settle semua. Kita bagi jawatan besar sikit. Okey, bagi jawatan lagi besar, lagi tinggi, peluang lagi besar pada dia. Begitu Allah nampak kebaikan yang ada pada seorang, mungkin ikhlasnya, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Sebenarnya ikhlas ni kita tak dapat nak kenal kita ni ikhlas ataupun tidak. Cuma yang ada, kita harap kita dapatlah keikhlasan. Allah bagi kita ikhlas. Kena minta, tuan-tuan. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku keikhlasan dalam setiap amalan yang aku lakukan. Doa sedia. Kita pun tak tahu ni ikhlas ke tidak. Kemungkinan amalan yang 30-40 tahun yang lampau hari ini terbatal kerana tak ikhlas. Oh, selama 30 tahun cukuplah ikhlas. Sembunyi, semua orang tak tahu. Mai tahun yang ke-31, habis keikhlasannya. Dia bongkar sendiri, dia cerita, dia anggap dia lagi baik. Habis 30 tahun dia jaga-jaga. Na'udzubillah min dzalik. Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang kehendak hartha, hasil akhirat. Siapa yang nak hasil akhirat. Hasil akhirat maksudnya pahalanya, rahmat Allah, syurganya. Nazid lahu fi harthih. Kami akan tambah lagi hasil lagi besar. Dia semayang je, tapi Allah bagi pahala macam lagi besar daripada balasan semayang. Semayang mungkin dapatlah pahala sekian, tapi yang Allah bagi lebih berganda daripada apa yang dia harapkan. Kita Masya Allah, tuan-tuan. Amalan kita ni tak layak pun nak duduk depan pintu syurga. Nak ikut jalan syurga tak layak langsung. Sikit kerdil sangat. Jangan anggap besar lah amalan kita. Sehingga Nabi kata takkan seorang pun masuk syurga dengan amalan masing-masing. Wala anta ya Rasulullah, sahabat tanya. Engkau juga ya Rasulullah? Nabi kata, aku juga. Aku bukan masuk syurga dengan amalanku. Tapi Allah dah bagi confirmation bahawa aku dapat rahmat dia. Dengan rahmat tu aku masuk syurga. Dengan rahmat kita senang nak bagi faham kasih sayang Allah. Kesian Allah kat kita ni. Kesian. Kan? Jadi dengan rahmat tersebut aku dapat masuk syurga. Jadi jangan pula kita salah faham. Kalau macam tu tak payah semayang, mungkin dapat rahmat je. Tak semayang pun dapat rahmat Allah masuk syurga. Tak puasa Ramadan pun dapat rahmat juga. Mungkin dapat rahmat, kan? Yang semayang puasa pun belum tentu dapat rahmat. Baik kita tak usah semayang, baik tak usah puasa. Kalau yang buat ibadah penuh pun belum tentu dapat rahmat, apatah yang tak buat, mesti datang murka. Itu mengundang kemurkaan Allah. Seperti kalau kita bos, contoh, kan, pekerja kita bagi tugas, engkau kena settlekan hal ni, settlekan ni, engkau kena buat kerja ni settle. Yang ni kita bagi, settle, semua selesai. Takkan kita tak sayang pada dia? Takkan kita benci pada dia kerana kau settlekan apa yang aku suruh? Yang kau ni tak pandai buat, tinggal dia tidur je, dia main je, apa pun tak buat. Nak sayang pada orang macam ni? Hati kita pun takkan sayang pada orang yang meninggalkan suruhan kita. Begitulah Allah Ta'ala tak akan lebih-lebih lagi kalau orang yang tinggal amalan, tak akan Allah beri rahmat Allah Ta'ala. Cari rahmat Allah dengan amalan yang kita lakukan. Baik.
Sebab tu kita seperti mana dalam cerita Nabi SAW sebut tentang orang yang beramal 600 tahun pun tak dapat masuk syurga dengan amalan dia, kecuali dengan rahmat Allah. Allah kesian, bagilah masuk syurga. Kan? Masya Allah. Man kana yuridu harsal akhirah, siapa yang nak sangat hasil akhirat, dia tak peduli hasil dunia. Dapat Alhamdulillah, tak dapat pun tak apa, yang penting Allah bayar. Allah tahu. Allah maha mengetahui tentang baik yang kita buat, buruk yang kita tinggalkan. Man kana yuridu harsal nazid lahu fi harthi, kami akan tambahkan hasil pendapatan, kemewahan, kesenangan, keagungan di akhirat nanti. Wa man kana yuridu harsal dunya, siapa yang nak semata-mata buat apa pun, nak keduniaan, nak pujian, nak balasan, nak pujian, nak balasan, nak orang sanjung, nak tu, nak ni, nak nu, semata-mata kerana dunia. Nu'tihi minha, okey, kami bagi. Dia nak dapat pujian supaya dia dapat yang lebih tinggi, jawatan ke, pendapatan ke, apa benda ke, okey, kami bagi. Kami bagi. Nu'tihi minha, kami bagi. Wa ma lahu fil akhirah, tapi akhirat tak ada apa-apa. Akhirat kosong. Kau nak sangat yang tu, okey, kami bagi. Kau nak dapat pujian, nak dapat sanjungan, nak dapat disanjung tinggi, okey, silakan. Tapi akhirat tak ada apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bahagian kau di akhirat tak ada, kosong. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling menakutkan kita, dan seboleh-bolehnya kita carilah harthal akhirah. Balasan hasil akhirat. Dunia kita tak usah. Bukan kata kalau gitu kerja tak payah gaji, ustaz. Tak, gaji itu dunia ke akhirat tuan. Terpulang pada kita, gaji itu nak jadikan dunia ataupun duit gaji itu nak jadikan akhirat. Kalau kita niat, dapat gaji aku bolehlah tunjuk baju baru, ni baru, nak tunjuk dunia, maka gaji tadi adalah dunia engkau, bukan akhirat. Tapi kalau dengan gaji, Alhamdulillah dapatlah nafkah isteri, nafkah anak, belanja buat kebajikan, gaji engkau jadi akhirat. Bergantung pada kita yang olah benda tu jadi rumah kita, dunia ke akhirat. Terpulang pada kita olah ia jadi akhirat ataupun jadi dunia sahaja. Kita niat ni untuk jaga kehormatan anak isteri kita selamat dan boleh buat ibadah, tenang, menghadap Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah Ta'ala, mungkin itu jadi amalan akhirat. Ini bergantung pada kita masing-masing. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, orang tersebut tak akan dapat bahagian apa-apa di akhirat nanti. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Patutkah mereka mempunyai sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka sebagian undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, patutkah orang Islam ni nak ikut apa yang ditetapkan oleh orang kafir? Tak sepatutnya lah. Sehingga bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau benda yang tak bercanggah, kita boleh ikut. Pandangan doktor ni, makan ni, dapat kalau penyakit dah makan ubat macam ni, walaupun dia daripada orang kafir, katalah mungkin daripada orang kafir, tak apa, benda tu tak bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau yang bercanggah, kau tak boleh ikut ayat Quran ni, kau ni ayat Quran ni kena padam, jangan belajar yang ni je, itu tak boleh lah. Yang membawa kepada ketetapan yang bercanggah daripada Allah Ta'ala. Ma la ya'dzabillah, Allah tak izin benda tu, kau jangan pandai-pandai nak ubah-ubah. Wahai orang kafir, am lahum syuraka'u syara'u lahum. Adapun orang, patutkah mereka orang yang melakukan syirik itu, mereka yang menentukan urusan-urusan agama yang Allah tak izin. Mana boleh? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, dan kalaulah tidak kerana kalimah yang telah ditetapkan, yang menjadi kata putus daripada Allah Ta'ala untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah Allah dah turun azab awal-awal dah. Kalaulah Allah dah sebut tadi bukan style Allah, bukan sunnatullah, cara Allah, kau cakapnya tu kena azab terus, kan? Mulut kita cakap yang tak bertepatan dengan agama, terus Allah datang api masuk mulut. Ada bukan style Allah macam tu. Allah dah janji kot Allah takkan buat benda macam tu. Sehingga bila sampai ajal mati-matilah baru kena azab. Kalau tak ada janji Allah yang tu, dah layak dah puak ni. Orang yang menentang Allah, orang yang pandai-pandai cakap hal-hal yang tak betul tentang agama Allah Ta'ala, dah layak dah kena azab. Sekarang tu juga dah layak sepatutnya, tapi Allah dah janji tak nak buat macam tu. Allah bagi peluang. Sehingga
sehinggalah ke akhir hayat. Walaula kalimatul fasli, dan lau makna jika tidak, kalimatul fasli, perkataan yang telah menjadi janji Allah, laqudiya bainahum, sudah pasti layaklah Allah turunkan azab kepada mereka itu. Laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum azabun alim, dan orang yang zalim macam tu mempermainkan hukum Allah, mempermainkan agama Allah, lahum azabun alim, mereka akan kena azab yang sangat pedih. Masya-Allah, naudzubillah min dzalik. Ini satu ancaman, dan juga sebolehnya kita hindarkan diri daripada hal-hal yang didatangkan dalam bentuk ancaman tadi. Taral zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang buat zalim ni, mereka takut. Waktu tu baru dia takut. Dunia lu dia berani belagak aja cakap, berani je hina Islam, berani, tak takut pun. Orang kata ni azab ni kau kena hati-hati. Tak ada rasa takut lah. Akhirat baru mereka gerun nampak azabnya atas balasan buruk yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Taral zalimin mushfiqin, nanti kamu akan nampak orang yang zalim yang terjebak dengan perkataan tadi, bahawa mereka akan rasa bimbang dan takut dan gerun kepada apa yang dia nampak depan mata dia. Dulu cakap tapi tak nampak. Berani je hina Islam, kutuk orang Islam dan sebagainya. Berani je syiar Allah Ta'ala, dia tak peduli, dia hantam je. Dia kutuk je, cakap bukan-bukan je. Dia hina-hina je. Kepada orang saleh pun dia tak pandang langsung apa hukum syariat Nabi Muhammad ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad pun dia hina lebih kurang je. Tak rasa bimbang. Sekarang di akhirat baru nampak, Allah aku kena azab tu dia api neraka, gitu dan sebagainya. Kata para ulama, nampak azab tara di sini bukan nak tunggu sampai syurga waktu zaman neraka nanti. Tak. Nak mati dia nampak dah. Sebab tu orang nak mati dia akan rasa takut, gerun. Ketika saat malaikat maut cabut, ketika tu dia dah nampak di mana tempat dia nak pergi. Kalau neraka, dia dah nampak dah api gini. Waktu tersebut kita tak tahu, kita orang yang hidup duduk sebelah dia tak nampak apa yang dia ni, apa yang terkejut-kejut ni, apa yang cengang-cengang macam tu kan. Boleh jadi Allah dah tayang azabnya kalau dia orang yang bakal dikenakan azab. Sehinggalah dia ditakutkan dengan gambaran azab demi azab, sehinggalah tak pernah rasa tenang. Kalau kita takut kat dunia, kita takut dengan orang nak bunuh, kata orang nak pukul kita contohnya, takut di situ, dia sekat jalan tu. Kalau kita lari, duduk tempat aman, mungkin duduk dekat dengan orang yang boleh jaga kita, dalam rumah kita selamat, tenang. Takut akhirat, tak ada tempat. Takut tersebut itu dah dalam bentuk azab dah. Takut nak lari ke mana? Semua bakal kena pukul, kena azab, kena siksa dan sebagainya. Wa huwa waqi'un bihim, itulah yang mereka lakukan dahulu di dunia. Walladzina amanu mushfiquna minha, azab itu tetap akan datang kepada mereka, tetapi sebaliknya orang yang beriman, Allah maj'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan di kalangan orang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang sebaliknya orang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, fi rawdatil jannat, mereka berada dalam syurga, taman-taman syurga yang indah, yang cantik, yang menenangkan, yang tidak ada lagi perasaan takut. Sebab tu kata Nabi SAW, Allah takkan kumpulkan pada seorang 2 kali tenang dan 2 kali takut. Tak ada pada seorang ni 2 kali takut, 2 kali tenang. 2 kali tenang takkan berlaku. Kalau dia tenang, dia akan dapat takut. Kalau takut, dia akan dapat tenang. Macam mana maksudnya? Takkan berlaku kalau di dunia dahulu dia tenang, tak pernah rasa takut. Maksud tenang ni, tak takut lakon dengan ancaman Allah. Tak puasa, apa aku nak takut? Hantam je lah, siapa nak tangkap? Apa aku nak takut? Tak takut. Tinggal semayang, apa aku nak takut? Tak ada apa-apa lah. Kan? Pegang Quran ataupun main-main dengan Quran, apa aku nak takut? Kau tak pernah rasa takut kat dunia. Kau rasa tenang je, relax je kat dunia. Walaupun buat maksiat, dosa. Gitu sikap kau tak berubah, kau tak bertaubat, di akhirat tak ada lah. Engkau tak akan rasa tenang buat selama-lamanya. Tak ada tenang untuk engkau. Tak ada aman untuk kau.
Tak ada rasa gembira, tak ada dah gembira untuk engkau. Sampai bila-bila neraka, na'udzubillah. Kalau dunia, buat benda ni, oh tak berani aku. Dalam bilik seorang-seorang dulu, bulan Ramadan, tak makan, tak apa ni, duduk seorang makan pun tak ada siapa nampak. Tak berani, takut Allah. Nak ambil barang orang, tak ada siapa nampak, CCTV pun tak ada. Nak curi je, handphone boleh ambil je, semuanya tak ada siapa tahu pun. Tak berani, takut azab. Takut dengan Allah. Dunia takut dengan Allah Ta'ala banyak, maka di akhirat akan tenang, kau tak ada takut lagi dah. Allah takkan tunjuk dah neraka, takkan tunjuk dah azab, takkan tunjuk dah benda tu. Allah ampun dosa. Kerana kau dah banyak takut pada Allah. Sebaliknya, orang sebab tu Nabi sebut tadi, tak terkumpul pada seorang tu dua kali tenang. Kalau tenang di dunia, takkan tenang akhirat. Tenang maksudnya tak takut dengan azab Allah. Dunia, di akhirat tak ada lagi dah nak aman daripada azab Allah. Dunia penuh dengan ketakutan, takut pada azab, tak berani buat takut azab, tak berani tinggal takut azab. Maka di akhirat dia akan rasa tenang, aman, damai. Allah akan tunjuk kenikmatan di akhirat. Masya Allah. Allah maja'alna minhum, dan Allah jadikan kita di kalangan orang tersebut. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan dapat apa saja yang mereka kehendaki. Apa yang mereka nak semua. Maksudnya nikmat dalam syurga. Fa inna hadza min hadza. Kita tengok bagi orang berazan insya-Allah. Lepas ni kita habiskan ayat ni. Orang beriman dan beramal saleh dalam syurga, taman-taman syurga, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan mendapati, memperolehi apa saja yang mereka kehendaki di sisi Allah Ta'ala. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah kurniaan, anugerah yang sangat hebat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man kana yuridu harthal akhirah. Bila Nabi baca ayat tadi, ayat 20 tadi, barang siapa yang nak pahala akhirat, maka Allah akan tambah lagi banyak daripada lebih daripada hasil yang dia lakukan. Tapi kalau dia nak dunia, maka Allah bagi dunia yang dia nak, tapi akhirat tak ada habuan. Maka bila Nabi baca tersebut, ayat tersebut, Nabi kata, summa qala yaqulu Allah Ta'ala, Nabi berkata, Allah berfirman, yakni hadis kursi, ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, kau kosonglah hati kau tu untuk ibadah ke aku je. Buat semata-mata untuk aku, ikhlas untuk aku, buat semata-mata untuk aku. Cari peluang ibadah seperti mana aku suruh. Patuh je lah. Patuhkan hatimu, tunduk kepada kehendak aku. Amla'u sadrak, aku akan penuhkan dada engkau dengan kekayaan. Kaya yang dimaksud di sini bukan kaya harta. Tengok orang beriman, sahabat Nabi miskin juga. Bukan kaya harta, kita ni salah faham. Kaya yang dimaksudkan di sini, kekayaan jiwa, maksudnya dia akan rasa tenang. Dia akan rasa kalau tak dapat benda pun tak kisah. Tiba-tiba kita contohnya nak dapatkan benda tu, orang pun nak dapatkan benda tu, berebut, tiba-tiba kita tak dapat. Dia tak rasa tenang, dia tak rasa susah, tak rasa hatinya gundah gulana, sukar, hidup sampai nak bunuh diri, tak ada. Dia tenang, relax. Dia tahu itu Allah takdirkan. Allah tak bagi kat aku, ada kebaikannya. Mungkin orang lain dapat, ada kebaikan untuk dia. Jadi tu caranya. Cara orang yang hatinya penuh dengan kekayaan, dia tak risau langsung tak dapat. Hari ini tak dapat, Allah dah tentu dah rezeki. Esok mungkin dapat. Contoh, tafarraq al-ibadati, kosongkan hati dan fikiran kau untuk tunduk pada aku, wahai anak Adam. Aku akan penuhkan jiwa kau dengan ketenangan, dengan kekayaan, dengan sakinah. Wa asaddu faqrak, dan aku cukupkan keperluan kau. Kau nak apa? Ada je cara Allah bagi. Kita rasa macam sukar nak dapat benda tu, Allah mudahkan je. Asaddu faqrak, aku yang tutup. Yang penting kau jaga hati kau, zikirnya, ibadahnya untuk aku, ingat pada aku. Wa illa taf'al, kalau kau tak buat benda tu, aku suruh kau tinggal. Tak langsung nak sebut nama aku, tak ingat pada aku, kata Allah Ta'ala, wa illam taf'al, kalau kau tak buat, malaktu sadrak, aku akan penuhkan dalam hati engkau syughlan, kesibukan. Sibuk, tak ada nak zikrullah, tak ada nak ingat Allah, tak sempat ni. Orang sempat je buat 5 waktu di awal waktu, sempat je berjemaah, tapi dia tak sempat. Tak ada sampai terkeluar daripada 5 waktu. Pasal apa pula? 24 jam pada orang lain sama aja pada dia, tapi dia jadi lain.
Oh, dia tak ada jawatan besar macam kita. Kita hebat, jawatan banyak, nak kena orang fikir-fikir banyak. Ada je orang yang tinggi mana pun dia tetap 5 waktu sujud pada Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala. Sempat je. Allah yang campak bagi kau sibuk. Sibuk dengan dunia kau, tinggal Allah Ta'ala, biar. Walam asadda faqr. Tapi benda yang kau sibuk tu, benda yang kau penat untuk tu, tak cukup pun, tak mencukupkan keperluan. Rasa tak cukupnya, rasa tak cukup. Nak lagi yang tu berebut. Tinggal agama Allah, tinggal hukum hakam Allah, tak ada apa-apa pun. Tak lebih pada orang mana pun. Kan? Tapi agama Allah kau tinggal. Itu. Ni Allah yang bagi. Kau nak macam tu, aku bagi macam tu. Kau sibuk untuk benda lain, saya tinggalkan hukum agama aku bagi kau sibuk dengan benda tu. Biar lagi sibuk, lagi banyak. Kalau kau sibuk hati kau untuk Allah, walaupun kerja buat juga, kita bekerja juga, tapi sampai waktu yang Allah minta, kita datang pada Allah Ta'ala, maka Allah akan cukupkan keperluan kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ah yajurru qasbahu. Aku lihat, nampak Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai? Iaitu orang Arab pertama yang bawa berhala masuk ke Mekah. Orang Mekah yang pertama bawa berhala daripada Syam, bawa ke Mekah. Sebelum tu, mereka masih menyembah Allah, menyembah Tuhan, Allah yang Maha Esa. Tapi bila dia pergi ke Syam, sampai sana dia tengok orang ni sembah berhala. Dia orang tanya, kau sembah apa ni? Patung macam ni. Oh, ini Tuhan kami. Oh, engkau sembah Tuhan yang kau nampak, kami tak nampak Tuhan. Boleh aku nak beli satu. Dia beli satu patung berhala tadi, bawa balik ke Mekah. Itulah berhala pertama yang dibawa oleh Amr bin Luhai masuk ke Mekah. Maka sejak tu orang dah mula buat tambah, buat patung lagi, buat lagi banyak. Maka Nabi kata, aku nampak dia tu yang dulu sibuk nak supaya orang yakin inilah Tuhan kita, main-main sembah benda ni, duk sibuk bawa kepada kejahilan, kepada kesesatan, maka di akhirat aku lihat perut dia terburai dalam api neraka. Maksudnya kena siksaan. Li'annahu awwala man sayyaba sawaib dan sebagainya. Tapi Allah masih bagi peluang kepada hambanya yang dulu mungkin tak ingat Allah, jauh pada Allah Ta'ala. Allah kata, dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu. Limpah kurnia Allah yang besar tu, itulah yang Allah gembirakan dengannya hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta kepada kamu sebarang upah apapun tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Yang aku minta hanyalah kasih sayang sesama kita, iaitu silaturrahim dan kaum kerabat, disebabkan pertalian kerabat dan hubungan yang baik. Dan siapa yang mengerjakan suatu perkara yang baik, kami tambahi kebaikan. Masih Allah bagi peluang. Walaupun dulu demikian, tapi Allah bagi peluang taubat, baiki diri untuk bersilaturahim. Dulu mungkin kita putus silaturahim, maka kembalilah pada silaturahim. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali hanya aku nak kasih sayang di kalangan kaum kerabat. Wa may yaqtarif hasanatan nazilahu fi husnan, dan barang sesiapa yang mengerjakan suatu perkara yang baik, kami tambahkan kebaikan baginya. Dia mula buat benda yang baik, dia nak bertaubat, Allah bagi peluang. Oh, dia dapat buat ni sehingga pandai baca Quran, sehingga pandai rajin buat ibadah sunat dan sebagainya. Allah bagi tambah peluang. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang mau bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Dengan kita bersyukur, pasti Allah akan tambah lagi kebaikan. Dalam hadis yang lain, hubung silaturahim ada satu taubat yang sangat penting. Kita bertaubat juga, tapi kena baiki balik silaturahim kita yang rosak, yang dah terputus. Dulu aku masa gangster, contohlah kan, masa kita gangster ke, masa kita jahat ke, masa kita ada kuasa ke, tak peduli adik-beradik. Sekarang baiki balik. Kau dah taubat kan? Dah taubat, kena hubungan tu kena jaga balik, baiki balik. Maka Nabi demikian juga. Nabi mengutamakan hubungan kerabat, kaum keluarga, maka itu juga membantu untuk dia mudahkan. Satu ketika yang terakhir saya nak sebut kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ni didatangi oleh seorang lelaki.
yang dia mengadu hal dia. Dia kata, wahai Tuan Guru, wahai Abdullah bin Abbas, aku ni buat jahat besar, ada peluang tak Allah nak terima taubat aku? Maka Abdullah bin Abbas kata, dosa apa yang kau buat, boleh cerita? Dia bisik sorang-sorang lah pada Abdullah bin Abbas. Dia kata, aku ni dulu aku minat dengan seorang perempuan, dia keluarga aku jugalah, kerabat juga, mungkin sepupu itu. Aku nak kahwin dengan dia, jadi aku hantarlah pinang, dia tak terima pinangan aku. Tak apalah, dia tak terima, aku rela je lah. Sedangkan aku harta banyak, kekayaan, yalah kan, patut jarang orang tolak pinangan aku, tapi dia sanggup tolak. Mungkin aku ingat sebab dia tak nak, sebab dekat sangat, sepupu dekat. Tak apalah, tiba-tiba ada orang lain yang taklah kedudukan sehebat aku, harta bendanya, pinang dia terus terima dan kahwin. Dah timbul cemburu dalam hati aku. Maka aku cari helah dan bunuh. Pendek cerita, dia bunuh perempuan tu. Maka sekarang aku menyesal nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Ada peluang Allah terima taubat lagi tak? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya, mak engkau masih hidup tak? Mak engkau masih hidup tak? Dia kata, tak ada dah. Mak aku dah tak ada. Kalau gitu kau bertaubatlah sungguh-sungguh. Buatlah amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Dah selesai. Jadi setelah tu, anak murid Abdullah bin Abbas datang tanya, wahai Tuan Guru, dia nak bertaubat, kenapa tanya mak? Apa kaitan pula tanya mak? Dia nak bertaubat, patut bagilah sembahyang taubat, begini, buat gini. Tapi ni cerita tanya mak. Kata Abdullah bin Abbas, aku tak nampak jalan yang paling pantas untuk mengampuni dosa dia kecuali dia berbakti pada maknya. Baik bikin hubungan dengan mak dia, minta doa maknya, bakti jadi hamba kepada maknya. Maka itu menjadi sebab utama Allah mudah ampun segala dosa, walaupun dosa yang sangat dahsyat tadi ni. Jadi itu juga berkaitan dengan silaturahim, hubungan kita dengan keluarga, dengan mak, ayah, abang adik dan sebagainya. Maka itulah disebutkan tadi ni, kita sebut tentang wajib dan penting untuk kita jaga hubungan kekeluargaan. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim lana bil husna wa anta radin 'anna في خير ولطف عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم.